Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan tengok aktiviti 1C dalam muka surat 13 untuk menentukan sama ada tindak balas yang pertama dan yang kedua ni kenapa dia dikatakan sebagai tindak balas redox. Ini ada keluar dalam SPM dalam 2 tahun sejak 2013 hingga 2020. Nanti kita akan tengoklah soalan dia macam mana kan. Okey, so kita jawab dulu soalan aktiviti 1C pada muka surat 13 ini. Okey, nak mudahnya macam ni sahaja. Tindak balas itu akan dikatakan tindak balas redox jika berlaku perubahan nombor pengoksidaan. Okey. Allah. Berlaku perubahan nombor pengoksidaan dalam unsur tu lah. Okey. So kita salin semula. Untuk yang pertama tu, CuO plus H2 hasilkan Cu plus H2O. Okey. Ini pun sebenarnya tindak balas yang berlaku di tingkatan 4 di bawah topik penentuan formula empirik bagi kuprum oksida. Tengok kat situ boleh. Okey. So di sini kita akan tentukan nombor pengoksidaan bagi setiap satu unsur. Ni. Kuprum kat sini adalah positif 2. So, nama dia kuprum 2 oksida kan. So, kalau kita ceraikan pun ni, dia adalah Cu2 positif dan juga O2 negatif. Kan kita ikut charge dia, jadi nombor pengoksidaan kuprum di sini adalah positif 2. Oksigen di sini negatif 2. Hidrogen, ni adalah satu unsur. Kalau ingat lagi, nombor pengoksidaan bagi unsur adalah kosong. Kuprum kat sini juga unsur, jadi nombor pengoksidaan kuprum kat sini adalah kosong. Hidrogen nombor pengoksidaannya dalam air. Hidrogen dalam air ni adalah positif 1. Remember, nombor pengoksidaan hidrogen dalam satu sebatian is always positif 1 kecuali dalam logam hidrida. Okey, yang ini nombor pengoksidaan oksigen di sini adalah negatif 2. Okey, jadi kalau kita tengok spesifiknya kepada kuprum, dalam kuprum 2 oksida ni, tengok nombor pengoksidaan kuprum berubah daripada positif 2 ini kepada kosong. Apa dah jadi dengan nombor pengoksidaan kuprum? Nombor pengoksidaan kuprum nombor pengoksidaan kuprum berkurang daripada positif 2 kepada kosong. Therefore, kuprum oksida mengalami penurunan. Okey, kita tak boleh kata kuprum yang mengalami penurunan Okey, yang kita kena kata adalah kuprum 2 oksida ni yang mengalami penurunan. Tapi siapa yang nombor pengoksidaan dia berubah? Kuprum ni lah dalam kuprum 2 oksida tu. Okey. Yang seterusnya kita ada hidrogen ni. Nampak tak hidrogen ni? Dia berubah daripada kosong kepada positif 1. Jadi nombor mana saya nak conteng? Saya akan tulis kat sini Nombor pengoksidaan hidrogen. Okey, hidrogen, unsur hidrogen bertambah daripada kosong kepada positif 1. Jadi, hidrogen H2 itu mengalami pengoksidaan. So, dia adalah satu tindak balas redox kerana berlaku perubahan nombor pengoksidaan bagi unsur. Itu satulah. Okey. Kita tengok pada dia jawab soalan ni B1 tu. Bahan yang dioksidakan dan bahan yang diturunkan. So, bahan yang dioksidakan, siapa bahan yang dioksidakan kat sini adalah H2. Sebab bahan yang dioksidakan adalah bahan yang mengalami pengoksidaan. So, since hidrogen mengalami pengoksidaan, maksudnya hidrogen lah bahan yang dioksidakan. Okey. Untuk bahan yang diturunkan adalah bahan yang mengalami
penurunan. So, siapa yang mengalami penurunan? Kuprum 2 oksida. So, ini adalah bahan yang diturunkan. So, siapa ejen pengoksidaan? Ejen pengoksidaan adalah kuprum 2 oksida. Remember, bahan yang mengalami penurunan adalah ejen pengoksidaan. Okey. Dan bahan yang mengalami pengoksidaan adalah ejen penurunan. So, siapa ejen penurunan? Gas hidrogen itulah. Okey. So, itu menjawab tindak balas yang pertama. Saya akan padam dan kita akan tengok tindak balas yang kedua. Maaf sebab ruang dia agak sempit. So, dia macam bersepah sikit jawapan saya. Tapi saya harap you clear lah dengan penerangan itu. So, untuk menentukan sama ada itu redox atau tidak, tengok sahaja ada perubahan nombor pengoksidaan. Itu redox lah. Kalau tak ada, bukan redox. Okey. So, kita tengok yang kedua ini. Saya salin semula persamaan itu. Magnesium plus 2HCl menghasilkan MgCl2 dan gas hidrogen. Okey, so kita tentukanlah nombor pengoksidaan bagi setiap unsur. Mg kat sini kosong, H kat sini positif 1, Cl kat sini negatif 1, Mg di sini positif 2, Cl di sini negatif 1. H di sini adalah kosong sebab dia unsur. Okey, macam mana saya tahu? Okey, boleh tengok video-video sebelum ini tentang penentuan dan penghitungan nombor pengoksidaan. Okey, kita tengok perubahan ni. Mg daripada kosong dia dah jadi positif 2. So, nombor pengoksidaan Mg meningkat daripada kosong kepada positif 2. Awak jangan letak arrow dekat atas ni. Awak tulislah meningkat sebab saya sempit kan ruang dia. Jadi saya tak adalah eja sepenuhnya. Yang ini pula, siapa pula yang mengalami penurunan? Tengok nombor pengoksidaan. Nombor pengoksidaan hidrogen berubah daripada positif 1 kepada kosong. Jadi ni saya akan tulis kat sini ya. Nombor pengoksidaan hidrogen berkurang daripada positif 1 kepada kosong. Jadi HCl mengalami penurunan. Spesifiknya siapa? H positif lah mengalami penurunan. Tak payah dah tulis macam tu. Kita senang HCl. Okey. Yang tadi tu saya lupa tulis. Yang ini, therefore, magnesium mengalami pengoksidaan. Okay, again, kita nak menjawab soalan B dia. Kita nak menjawab soalan B dia, iaitu bahan yang dioksidakan. Untuk ini, bahan yang dioksidakan adalah bahan yang mengalami pengoksidaan, jadi magnesium. Bahan yang diturunkan adalah bahan yang mengalami penurunan, iaitu HCl. Okey, dari segi ejen pengoksidaan adalah bahan yang mengalami penurunan. Siapa bahan yang mengalami penurunan? HCl. Ejen penurunan adalah bahan yang mengalami pengoksidaan, iaitu Mg. Itu sahaja. Okey, sekian. Terima kasih.